Didik TV KPM. Sekarang kita akan masuk segmen yang kedua. Segmen ini yang paling penting, di mana cikgu akan mengupas cara anda perlu jawab soalan esei kamu lah. Tapi tadi yang segmen pertama itu cikgu dah beritahu kamu gaya penulisan bergantung 100% kepada pelajar. Boleh you boleh tulis dalam satu perenggan. Kamu boleh asingkan perenggan. Nampak tu? Dan kamu juga boleh tulis seperti ayat biasa. Tetapi kamu tidak boleh menggunakan tanda point form. Maksudnya yang bulat-bulat itu semua tak boleh. Nampak? Yang tu you simpan sendiri bulat. Jangan gunakan dalam kertas jawapan anda. Nampak? Okey. So maksudnya masih lagi ayat tetapi jangan gunakan tanda point form. Nampak? Yang tu penting. Dapat? Okey. So hari ini cikgu akan bincangkan bahagian B, dua esei. Kamu diberi dua soalan tetapi kamu perlu jawab satu saja. Tetapi kamu masih akan ada masa lah. Nampak tu. So selalunya kita nasihatkan pelajar bahagian B, tolong pilih satu soalan yang kamu rasa kamu confident boleh jawab, pilih satu. Lepas itu kamu terus pergi ke bahagian seterusnya, bahagian C. Habiskan dan masih kamu akan ada masa. For sure lah, mesti ada masa punya. Sebab pelajar zaman sekarang dia lain. Dia cepat, laju. Dia suka buat kerja laju-laju. Maka bila kamu ada masa, tolong jawab kedua-dua soalan dalam bahagian B. Kelebihan dia adalah, bila anda boleh jawab dua soalan, anda akan beri peluang kepada pihak yang menanda kertas itu untuk pilih yang mana markah tinggi. Nampak? So kamu dapat satu bentuk advantage lah, kelebihan dekat sana. Mungkin soalan yang kamu jawab, ada soalan yang kamu pilih tadi tetapi oleh kerana kamu tak hati-hati mungkin dia dah menyeleweng sedikit. Tetapi selepas itu kamu buat satu lagi soalan, mungkin markah dia lebih. Maka mereka akan pilih yang mana satu markah lebih tinggi. So kita kena cari kelebihan lah. Nampak? Okey. So, tapi hari ini cikgu akan discuss kedua-duanya soalan. Kedua-dua soalan bahagian B. Dalam exam jangan jawab bahagian B soalan pertama, lepas tu nak jawab soalan kedua bahagian itu, jangan. Nampak? Sebab kamu sedang curi masa untuk bahagian C. Jawab dulu B satu soalan, pergi C dan balik untuk cuba soalan lagi satu yang kamu jadikan pilihan kan. So kamu jawab saja. Okay. Nampak? Itu taktik dia. Boleh? Okey. Soalan dia. Okey. Ini soalan dia. Gambar di bawah berkaitan dengan keluarga berintegriti. Ini adalah satu topik yang penting lah. Sebab selalunya dalam pendidikan moral, mesti mereka suka soal based on keluarga. Mesti ada satu soalan berkaitan dengan keluarga. Nampak? So, berkaitan dengan keluarga means logik lah. Topik, kalau kamu tengok sukatan pelajaran itu, hanya ada satu topik saja berkaitan dengan keluarga, iaitu integriti keluarga. So, maksudnya bahagian ini penting lah. Nampak? Okey. So, integriti keluarga bermaksud pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang. Berlandaskan nilai murni. So, beri pendapat anda tentang, you kena gariskanlah cara untuk memupuk sikap integriti dalam kalangan anggota keluarga. So watak, mungkin kamu gunakan anggota keluarga sebagai watak. Tapi dalam keluarga kita tak panggil anggota keluarga, ada ibu, ada bapa. Okey, nampak tu? Ada anak-anak, golongan tua, golongan muda, semua ada. So you tak perlu risau sangatlah. Okey, nampak tu? Tapi watak adalah wajib. Boleh? Okey. Dan soalan ini dia tanya berdasarkan nilai. Maka nilai perlu. Nilai ada markah. So, kalau kamu tak tulis markah, kalau kamu tak tulis nilai, maka kamu akan kehilangan markah juga dekat sana. Nampak? Okey. Ini contoh dia. Okey, nilai dia adalah, kalau keluarga logik lah, mesti ada nilai kasih sayang kan? Lepas tu, dalam keluarga kita tak mahu bergaduh, maksudnya nilai toleransi, senang. Dan kita kena ada nilai hormat orang tua. Nampak? Okey. So, kamu boleh nampak jawapan yang cikgu senaraikan dekat sini. Tapi topik integriti keluarga, kalau dapat, kamu kena syukurlah. Sebab senang untuk kamu dapatkan markah. Pungut markah senang. Nampak?
Okey, macam pasangan suami isteri harus memiliki kemahiran keibubapaan. Nampak tu? Penting. Lepas tu ibu bapa perlu luangkan masa berkualiti dengan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu jadi suri teladan yang baik. Nampak? Lepas tu anggota keluarga ini perlu sayangi, hormati ahli keluarga mereka. So maksudnya mereka kena dengar pendapat, pandangan ahli keluarga mereka. Lepas tu mereka perlu beri layanan adil terhadap setiap anggota keluarga mereka. Nampak tu? Layanan adil cikgu masih ingat masa kecil-kecil saya. Ibu bapa, kalau kita ada 3 lelaki dekat rumah cikgu dengan 2 orang adik lelaki. So bila beli baju semua baju yang sama. Sama. Sebab untuk elakkan komplain baju abang lebih bagus macam tu kan. So dia beli sama means tak ada komplain. So diasuh begitulah. Nampak daripada kecil dan bila kita sudah meningkat usia dah okey, barulah kita buat kepilihan sendiri baju. Selalunya ibu bapa beli dan dia beli semua sama. So mana-mana pergi macam pasukan bola sepak pakai jersey. Nampak? Boleh Okey. Lepas tu kita harus sabar bertolak ansur dengan kerena so dalam keluarga ada 2 pihak yang you kena sabar dengan mereka Satu, orang tua. Sabar sebab kadang-kadang kita cakap dia tak boleh dengar dengan baik. Maka kita kena cakap beberapa kali. Sabarlah. Nampak orang tua. Dan juga satu lagi adalah golongan warga tua terutamanya Lagi satu cikgu tak tulis dekat sana, kamu tahulah anak-anak muda pun sekarang. Boleh kita kena sabar. Lepas tu anggota keluarga kena hargai sumbangan warga tua. Lepas tu kita kena jaga kebajikan, keperluan warga tua sangat penting. Nampak tu kita kena jaga kebajikan dia. So orang tua ini kadang-kala nak jalan pun sebenarnya mereka takut sangat mereka jatuh. Maka mereka sangat berhati-hati dan mereka akan jalan dengan perlahan dan kamu kena bersama mereka dan mereka akan pegang erat tangan kamu. Nampak? So ini semua kamu boleh nampak lah. Lepas tu kita kena raikan hari istimewa hari keluarga seperti hari lahir. Lepas tu kita kena jaga kerahsiaan keluarga. Kerahsiaan keluarga kita kena jaga. Nampak tu? Dan anggota keluarga mesti hentikan pertelingkahan antara keluarga tu secara adil. Nampak tu? Sebenarnya untuk integriti keluarga terlalu banyak isi yang pelajar boleh kemukakan. Sebab bahagian ini sangat senang. Sebab benda itu berlaku dalam keluarga kamu. So kamu boleh menulis banyak perkara. Yang penting integriti keluarga maksudnya kita nak lahirkan keluarga bahagia. Happy family. So senang. Nampak? Okey. Soalan ini memang senanglah. Tak jadi masalah sangat. Dapat? Okey. Baik. Sekarang cikgu pergi ke soalan yang kedua. Nampak? Soalan ini pun adalah soalan yang penting. Okey. Iaitu bukan saja keluarga jadi tema dalam moral, confirm mereka suka tanya juga bahagian berkaitan dengan negara dan kamu adalah warga negara, maka dia akan soal isu patriotisme, confirm lah. Nampak tu dia ada tema-tema dia lah, keluarga ada, alam sekitar ada. Nampak lepas itu berkaitan dengan patriotisme kita ada kedaulatan. So you boleh nampak soalan yang cikgu kemukakan dekat sini Okey. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat yang bebas daripada penjajahan. Nampak? Okey Yang KSSM ini sebenarnya topik yang mereka bagi semua adalah topik dia, standard dia tinggi. Nampak tinggi sebab cikgu pun macam kamu juga batch pertama KSSM. Walaupun dah 23 tahun kita lupa benda tu. Dia dah tukar silibus, maksudnya saya pun orang baru juga. Saya pun kena belajar. Dia adalah sama seperti kita pakai Waze, kita nak jalan, perjalanan pertama, let's say ke Media Prima. Saya memang tidak tahulah. So pakai Waze. Perjalanan pertama. So kita kena hati-hati. Dia cakap, keep to your right, you ikut right lah. Exit the roundabout, kenalah. Jaga-jaga first. Lepas itu tak jadi masalah. Second, third, tak apa. Tapi forever untuk kamu adalah batch pertama, kesian. Tapi untuk cikgu, lepas ini dia menjadi lebih senang. Nampak? So, tahun pertama memang kita fahamlah. Dan tambah dengan pandemik dan sebagainya, kita faham
pelajar kamu adalah best, tapi kita semua sayang kamu, kita doa agar kamu buat exam dengan baik. So tak perlu risau sangat. Okey. So jangan risaulah. Dia kedaulatan cikgu susah cikgu. So bila saya surf internet untuk cari isi-isi dia, saya nampak semuanya kedaulatan ini semua adalah topik yang ada dalam tingkatan 6. Tapi dikemukakan sekarang topik itu sudah jadi tingkatan 5. So kita kena upgrade diri kita lah. Kita tak boleh komplain, kita upgrade. So jangan takut. Boleh Okey, yang kedaulatan ini Okey, sebab daulat saja nanti you tengok canggih sangat perkataan itu Okey, sebagai rakyat Malaysia, watak rakyat Malaysia, nampak tu? Gariskan benda tu. Huraikan tindakan. You boleh nampak tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Itu keywords dia lah. Kamu kena gariskan. Setiap kali baca soalan pastikan kamu gariskan. Sebab kamu nak tahu apa exactly kamu kena bagi jawapan. Nampak tu? Kehendak soalan. Nampak gariskan saja. Okey. Watak rakyat Malaysia. Okey. So, kalau kita nak jaga kedaulatan, rakyat Malaysia ini, satu, kita kena tingkatkan semangat patriotik kita terhadap negara. So, kita mesti ada semangat patriotisme. So, rakyat harus hormati lambang kebesaran negara. Rakyat perlu taat setia kepada raja dan negara. Tapi sebelum itu, patriotik ini, saya kena beri teguran jugalah. Nampak tu? Nasib baik dekat sekolah kita ada sambutan. Nampak? Dan kadang-kadang generasi muda ini menjadi cabaran sebab ada kalau mereka rasa sambutan ini tak belajar, maksudnya dia tak datang sekolah. Nampak. So kadang-kadang berlaku beginilah. So kita sebab itu cantik saja KPM susun agar sambutan kemerdekaan dibuat setiap tahun. Betul. Nampak tu agar dia dapat pupus semangat patriotisme di kalangan generasi muda lah. Lepas tu kita kena taat setia kepada raja dan negara. Raja dan negara kamu kena faham, bukan raja dan negara saja. Kalau raja dan negara means juga pentadbir. Nampak? So kita kena sokong, pentadbir means kerajaan lah. So kita kena sokong dasar kerajaan untuk wujudkan sistem pemerintahan yang stabil. Lepas tu rakyat kita kena jaga-jagalah sebab dekat luar sana ada juga yang iri hati dengan negara kita. Kenapa rakyat sini bersatu padu semua? Nampak? Understand? Maka mereka akan sebarkan berita-berita lah. So, kamu tahulah. So, kita patut tidak mudah terpengaruh dengan hasutan mungkin dalam atau dari dua negara yang boleh gugat kestabilan negara. Nampak tu? Ini semua berkaitan dengan kedaulatan lah. Okey, selepas itu sambungan dia, rakyat harus bersedia berkorban untuk mempertahankan maruah negara. Nampak? Semua ini. Sebab ini kedaulatan negara kita. Kita yang kena jaga. Nampak? Okey. Selepas itu kita harus kekalkan perpaduan dalam negara. Kamu kena tahulah. Cakap Malaysia saja, automatik semua orang tahu pelbagai kaum. Nampak? Pelbagai kaum. Maka perpaduan ini adalah harta yang paling penting lah dalam Malaysia. Nampak? So kita kena kekalkan perpaduan. So yang ini ada 3 perkara yang kamu kena ingat. Nampak? Boleh? So rakyat harus menerima dan hormati kepelbagaian agama, budaya. Nampak tu? Dalam pendidikan moral, sangat cantik susunan sukatan KSSM ini. Di mana mereka dah beritahu ada 3 perkara. Satu, kita kena terima kepelbagaian. Nampak? Semua orang adalah berbeza. Nampak? So kita kena terima saja. Sebab sebenarnya perbezaan kepelbagaian ini ada anugerah Tuhan. Semua kita adalah berbeza. So bila kita berbeza, kita kena terima. Kalau semua sama, tak bolehlah. Nampak tu? Macam kita pergi taman, semua satu bunga saja sejenis. Nampak boring? Nampak? Betul. Ada pelbagai barulah nampak macam taman. Betul. Nampak? So indah. Boleh? Sama juga dekat kita bawa kereta dekat jalan raya. Semua bawa kereta yang model yang sama. Habislah, boring tengok. Rumah pun semua sama. Seragam tak mau. Kita mau tengok kepelbagaian. Maksudnya, kita kena terima benda itulah. Terima kepelbagaian. Lagi satu, kita kena hormat kepelbagaian. Dan dia ada lagi satu tahu, cikgu tak tulis dekat sini, iaitu mengurus. Tapi kenapa cikgu tak tulis mengurus dekat sini adalah mengurus selalunya perlu dibuat oleh pihak pentadbir. Kalau dalam syarikat, pihak pengurusan. Sebab dia menguruskan pekerja yang pelbagai.
Nampak? Okey, pelbagai agama dan sebagainya. Dan bila kita boleh terima hormat automatik, kamu sudah tahulah next adalah kita akan belajar hidup bertolak ansur. Sebab kita nak elakkan pertelingkahan. Lepas tu ada lagi satu. Kita adalah warga negara. Maka kita kena jadi warga negara yang berkualiti. Itu yang cikgu pesan kepada pelajar selalu. Sorry, pelajar pula. Murid. Murid-murid. Selalu cikgu beritahu murid-murid, kamu ini perlu rajin. Nampak tu? Rajin bekerja. Nampak tu? Okey. Dan selalu ingatlah kita adalah pelbagai. Maksudnya pelajar pula. Murid-murid juga ada kepelbagaian dari segi keupayaan. Maksudnya ada pelajar yang pandai, pintar, dan ada juga kita ada golongan slow learner kita panggil. Maksudnya mereka belajar tetapi kita panggil lambat pick up lah. Mengambil masa untuk dia fahami. So kita boleh faham kepelbagaian. Nampak tu? Okey. So kamu kena belajar ikut kemampuan kamu lah. Nampak tu? Ikut kemampuan kamu. Kamu tahu kekuatan kamu dekat mana, kamu belajar ikut kemampuan kamu. Nampak? So kamu jadi warga negara, biarlah kamu jadi warga negara yang berkualiti. Maksudnya rajin bekerja. Nampak? Rajin bekerja, rajin belajar. Sebab semua orang letak harapan tinggi terhadap kamu. Itu Nampak dia. Didik TV KPM